Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita TVS Tengah Hari edisi 20 Disember 2025 bersama saya Izzah Kamila Yunus dan kita mulakan dengan laporan ini. Majlis Perbandaran Sibu atau MPS terus meletakkan Bandar Sibu di landasan tepat menuju status bandar moden, lestari dan berwawasan menerusi pelbagai inisiatif inovatif dan perancangan strategik yang berterusan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Dr. Sim Kuihian berkata, komitmen MPS kini mengukuhkan visi ke arah bandar boleh didiami dan lestari menjelang 2031. As SMC moves towards its vision, towards a livable and sustainable city by 2031, I am confident that the Council will continue to strengthen the municipal services such as the public health and environmental sustainability, people-centered community development, the municipal services delivery and digital transformation, smart city initiative that benefit every resident. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan Adun Bukit Asih Joseph Chiang Jin Ek pada Majlis Penghargaan MPS 2025 di Sibu pada Jumaat. Beliau menegaskan kemajuan Sibu dicapai menerusi kerjasama erat pihak berkuasa tempatan, agensi kerajaan dan komuniti setempat. MPS turut dipuji antara pihak berkuasa tempatan paling progresif di Sarawak selepas meraih anugerah Bandar Pelancongan Bersih ASEAN 2024 hingga 2026, Johan Anugerah Alam Sekitar Premier Sarawak skor audit SCS 99% serta status Bandar Lestari Murni Nets 2 tahun berturut-turut. MPS juga giat melaksanakan inisiatif bandar pintar termasuk pemasangan lampu LED, lampu isyarat pintar dan perancangan pelaksanaan sistem parkir pintar Sibu menerusi aplikasi SMC Cares bermula 2026. Katanya kejayaan MPS turut dipacu oleh dedikasi kaki tangan, rakan strategik serta penglibatan aktif komuniti meskipun peranan kerajaan tempatan semakin kompleks dan kebanyakannya dilaksana tanpa mengharapkan pengiktirafan. Angkatan Zaman Mangsang atau Azam Sarawak memainkan peranan penting dalam membangunkan ekosistem belia melalui sayap belianya Azam Young Souls atau AYS yang mencerminkan generasi baharu rakyat Sarawak dengan pelbagai kemahiran termasuk komunikasi, digital, kepekaan sosial komuniti serta kesediaan menyumbang kepada pertumbuhan negeri. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snowden Lawan berkata, AYS telah berjaya membantu mengukuhkan pembangunan negeri dalam beberapa aspek penting termasuklah penceritaan dan kandungan kreatif, sukarelawan, sokongan acara kepimpinan belia dan penglibatan serantau. The Ministry Future Direction require young talent in tourism innovation, digital tourism, creative media, cultural preservation, performing arts, community storytelling. AYS provides exactly the talent ecosystem Sarawak needs as we accelerate toward PCBS 2030. Some ability to empower AYS demonstrate the organization significant contribution to shaping Sarawak's next generation of cultural ambassador, creative professional and community leaders. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Azam Sarawak Pre-Christmas Gathering Annual Appreciation Night 2025 di Kuching pada Jumaat. Snowden turut menegaskan bahawa sepanjang lebih 4 dekad, Azam Sarawak menjadi platform komunikasi pembangunan yang menghubungkan komuniti, agensi kerajaan dan pemain industri. Katanya penglibatan digital Azam Sarawak juga amat penting untuk membantu kementeriannya dalam membangunkan pelancongan digital, memperkukuh media kreatif, memperkasakan pencipta kandungan, memertabatkan usahawan luar bandar serta meluaskan jangkauan global Sarawak. Beliau menambah dengan rangkaian kukuh dan pengalaman luas, Azam Sarawak berpotensi membimbing komuniti negeri ini ke arah pendigitalan, lebih berhubung serta bersedia menghadapi masa depan. Pada majlis yang sama, beliau turut menyerahkan sumbangan dana RM30,000 kepada Azam Sarawak bagi menyokong pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Angkatan Zaman Mangsang atau Azam Sarawak menegaskan komitmen menyokong strategi pembangunan pasca COVID-19 atau PCDS 2030 terutama memperkasa masyarakat dan memajukan pembangunan sosial di seluruh negeri. Ketua Pegawai Eksekutif Azam Sarawak Ali Suhaili berkata, kejayaan pelaksanaan Building Inclusive Communities BIC
membuktikan kesungguhan pihaknya dalam memastikan kemajuan negeri dinikmati secara seimbang antara pusat bandar dan kawasan luar bandar. Our Building Inclusive Communities or BIC program stands as a beacon of this commitment. What began in Kuching now extends to Betong, Kapit, and most recently Nalas, reaching communities where inclusion matters most. Guided by the principle of no one left behind. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa Majlis Azam Sarawak Pre-Christmas Gathering and Appreciation Night 2025 di Kuching pada Jumaat. Beliau menambah Azam Sarawak kini bersedia mengorak langkah ke tahun 2026 dengan sasaran jelas untuk memperkukuh pembangunan komuniti, mendalami penyertaan komunikasi, menerajui pembangunan komunikasi strategik serta memperkasakan belia melalui penglibatan dipacu AI, peningkatan celik digital termasuk penyelesaian berasaskan data. Menurutnya 2026 bukan sekadar memasuki tahun baru tetapi peluang untuk Azam Sarawak meningkatkan impak pelaksanaan, meluaskan capaian program dan membentuk masa depan yang lebih inklusif menerusi pembangunan berteraskan komuniti. Kejayaan industri pelancongan Sarawak bukan hanya bergantung kepada promosi dan keindahan alam semula jadi sebaliknya turut dipacu oleh peranan serta sikap masyarakat tempatan dan Pengurusi Sarawak Tourism Board STB Datuk Dennis Ngau berkata industri pelancongan merupakan antara sektor ekonomi terpenting kepada Sarawak dan memerlukan sokongan semua pihak. Menurut beliau, walaupun Sarawak memiliki pelbagai tarikan bertaraf dunia, pengalaman pelawat banyak ditentukan oleh layanan dan sikap masyarakat tempatan. Dasar yang paling penting dalam industri pelancongan adalah orang dia. You and me. Ya? Cantik macam mana pun, macam Mulu, Nia ataupun tempat-tempat yang menarik. Tetapi the people of Sarawak adalah orang yang sombong, orang yang tidak peramah, orang yang tidak pandai ucap thank you, pelancong tak akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Jingling Christmas Market di Miri pada Jumaat. Beliau menegaskan sikap mesra, jujur dan saling menghormati menjadi aset utama dalam menarik pelancong untuk berkunjung semula ke Sarawak. Dalam pada itu, beliau berkata kerjasama erat antara kerajaan, agensi pelancongan dan masyarakat telah membantu Sarawak mencapai sasaran 5 juta pelawat tahun ini. Katanya pencapaian tersebut bukan sahaja menyumbang pulangan ekonomi berbilion ringgit, malah membuktikan Sarawak berada di landasan tepat sebagai destinasi pelancongan pilihan. Beliau turut menyeru rakyat Sarawak agar terus memainkan peranan sebagai duta kecil pelancongan demi memastikan industri ini terus berkembang. Majlis Makan Malam Pra-Christmas Party Rakyat Sarawak atau PRS Zon Utara 2025 jadi platform penting memperkukuh kesepaduan jentera parti menjelang perancangan dan gerak kerja politik yang akan datang. Dan Presiden PRS, Datuk Seri John C. Kitayar berkata, manjuran majlis tersebut mencerminkan komitmen ahli parti khususnya selepas berlangsungnya pemilihan dalaman parti dan persidangan perwakilan 3 tahunan TDC yang berjalan lancar. This is our first place together, especially after our general election for our party general election, our TDC. And then one of the main reasons for us to gather here, for example, just to get together all of people and just say thank you for what they have done, especially in our last TDC, which runs very smoothly. So one of the reasons why I come to Miri, this is called the Northern Zone, which together with Limang and the whole of the PRS division of Miri. Well, definitely, this is one of our ways, untuk to get together and get ready for the next PRN. So not only we celebrating the pre-Christmas, we want to get together all the time. This is one of the way for us to get together. One of pre-Christmas to get closer to make sure that we'll be strong and ready for the next coming period. Beliau berkata demikian semasa sidang media bersempena Majlis Pra-Christmas Parti Rakyat Sarawak PRS pada Jumaat. Beliau yang juga Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumi Putra turut menekankan kepentingan kebersamaan dan hubungan rapat dalam kalangan ahli parti bagi memastikan PRS terus kukuh dan bersedia menghadapi cabaran politik pada masa hadapan.
Majlis yang berlangsung di Agatis and Mahogany Hall, Eastwood Valley itu turut dihadiri barisan ahli Majlis Tertinggi PRS, setiausaha politik, pemimpin bahagian serta tetamu kehormat dan wakil kepimpinan tempatan. Prestasi agihan dividen amanah saham Bumiputra ASB kekal berdaya tahan meskipun ekonomi global berdepan ketidaktentuan didorong oleh prestasi pasaran saham serta sumbangan sektor-sektor utama ekonomi. Dan Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Asfan Nizam Abdul Rashid berkata prestasi dividen ASB pada masa hadapan banyak bergantung kepada pergerakan pasaran ekuiti memandangkan sebahagian besar pelaburannya adalah dalam pasaran saham. Kalau kita lihat minat berlian atau peminat pelaburan dalam sektor berkaitan dengan kecerdasan buatan ataupun AI sememangnya adalah satu perkara yang utama dalam sektor teknologi. Sektor teknologi mungkin akan menjadi salah satu sektor yang akan menjadi pemacu kepada prestasi pasaran saham global dan tempatan. Kemudian sektor-sektor lain seperti sektor perbankan juga memainkan peranan dalam bagaimana ia mencorak kadar pulangan kadar pulangan pelaburan bagi portfolio ASB, dan sektor-sektor lain seperti sektor perladangan, sektor pembinaan juga memainkan peranan yang agak signifikan. Asfan Nizam berkata faktor ekonomi global yang masih tidak menentu termasuk isu tarif dan pertumbuhan ekonomi dunia yang sederhana turut mempengaruhi prestasi syarikat tersenarai serta pergerakan harga saham sekaligus memberi kesan kepada kadar dividen yang diumumkan. Mengulas kesan agihan dividen kepada penyimpan, Asfan Nizam berkata kadar dividen ASB sebanyak 5.75% bagi tahun ini adalah lebih tinggi berbanding kadar inflasi negara sekitar 1.4% sekaligus memberikan pulangan sebenar yang positif kepada pelabur. Pulangan tersebut telah mengatasi inflasi dan kekayaan yang dapat dikumpul tersebut jelas dapatlah mereka mengumpulkannya dan pengakhirannya dapat meningkatkan tahap kekayaan mereka. Dan mereka bebas untuk buat keputusan sama ada untuk mengeluarkannya dan berbelanja, tapi sebaik-baiknya sekiranya tiada keperluan yang mendesak para pelabur ASB disarankan untuk terus melabur semula di dalam dana mereka. Jadi kadar dividen 5.75% ini merupakan suatu kadar yang baik, kadar yang kompetitif. Menurut beliau, pelabur digalakkan mengekalkan pelaburan bagi menikmati kesan pengganda atau compounding dalam jangka panjang meskipun prestasi dividen pada masa hadapan dijangka kekal bersifat dinamik. Dalam menghadapi tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang yang masih dipenuhi ketidaktentuan ekonomi, beliau menegaskan strategi kepelbagaian portfolio termasuk pelaburan luar negara adalah penting bagi menampan kelembapan pasaran domestik. Terdahulu, Amanah Saham Nasional Berhad atau ASNB mengumumkan agihan pendapatan Amanah Saham Bumiputra atau ASB sebanyak 5.75% seunit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 melibatkan pembayaran 10.4 bilion ringgit yang memberi manfaat kepada 11.4 juta pemegang unit sekaligus menjadikan jumlah kumulatif agihan ASB mencecah 206.7 bilion ringgit. Sementara itu, pelabur Amanah Saham Bumiputra atau ASB menzahirkan keyakinan terhadap skim simpanan itu susulan pengumuman dividen tahun ini yang disifatkan stabil dan terjamin. Menurut Abdul Aziz Ayu, beliau menjangkakan kadar dividen ASB akan kekal antara 5 hingga 6% setahun. Katanya faktor jaminan simpanan dan pulangan yang konsisten menjadi sebab utama beliau terus menyimpan dalam ASB. Simpanan ASB akan biasanya mempengaruhi untuk saya terus menyimpan dalam ASB bertahun-tahun akan datang kerana yang pertama ialah simpanan di ASB ialah simpanan yang menjamin, yang kedua ialah memberi keuntungan kepada pelabur-pelabur. Turut senada, Azlandi Muhammad Ali Tuah menyifatkan peningkatan dividen ASB tahun ini berbanding tahun lalu sebagai sesuatu yang patut disyukuri. Ya, Alhamdulillah dividen ASB tahun ini meningkat daripada tahun lepas walaupun jangkaan kita sebanyak 6%.
kita tetap akan menyimpan dekat ASB kerana simpanan tersebut terjamin. Beliau turut berharap agar ASB mampu menawarkan dividen yang lebih tinggi pada masa hadapan selari dengan prestasi ekonomi dan pengurusan dana yang berkesan. Pada Jumaat, Amanah Saham Nasional Berhad atau ASNB mengumumkan agihan pendapatan Amanah Saham Bumiputra atau ASB sebanyak 5.75 sen unit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 melibatkan pembayaran 10.4 bilion ringgit yang memberi manfaat kepada 11.4 juta pemegang unit sekaligus menjadikan jumlah kumulatif agihan ASB mencecah 206.7 bilion ringgit. Malaysian Press Institute MPI menyambut baik pengumuman Kementerian Komunikasi berhubung pembukaan dana inovasi media berjumlah 30 juta ringgit bagi fasa pertama yang akan dilaksanakan bermula 1 Januari hingga 14 Januari 2026 disifatkan sebagai langkah strategik dalam mempercepat transformasi industri media tempatan. Dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Ainul Amris Ismail berkata, inisiatif itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan ekosistem media negara kekal relevan, berdaya saing dan berdaya tahan khususnya dalam mendepani cabaran era digital serta kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI. Menurut beliau, dana berkenaan bukan sekadar berbentuk sokongan kewangan, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada inovasi serta peralihan model kewartawanan yang lebih kreatif, berimpak dan berteraskan teknologi selari dengan aspirasi kerajaan madani. Beliau turut menekankan kepentingan latihan berstruktur, adaptasi teknologi, penyelidikan serta pembangunan kandungan digital bagi memperkukuh kompetensi wartawan dan pengamal media di samping memastikan penyaluran dana dilaksanakan secara telus dan berintegriti. Tegasnya, MPI menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi serta pihak berkepentingan lain bagi menyokong pelaksanaan dana inovasi media demi memperkukuh kapasiti dan kesiapsiagaan industri media negara dalam menghadapi cabaran masa depan. Sekian berita TVS tengah hari ini. Saksikan Sukan SEA Thailand 2025 sehingga 20 Disember ini secara eksklusif di TVS 122, TVS Inspire dan YouTube SEA Games TVS. Terima kasih kerana menonton. Saya Izzah Kamilah Yunus. Salam Sarawak Maju Makmur.